Hukum menjaga rambut dalam Islam adalah mustahab ataupun disebut juga sebagai sunnah berdasarkan hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk kita menjaga rambut, dan juga daripada perbuatan baginda Rasulullah yang sangat menitik beratkan penjagaan rambut bagi diri baginda Rasulullah SAW, dan juga apabila melihat kepada orang lain, keadaan rambut orang lain, ditegur oleh baginda Rasulullah untuk dijaga dan diuruskan. Menjaga rambut itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sya'ar falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut atau yang mempunyai rambut, maka hendaklah dimuliakan, ataupun dalam bahasa dimaksudkan, dan muliakanlah rambut itu. Dimaksudkan muliakan rambut itu, dicuci, dibasuh, dibersihkan, diurus. Disuruh untuk dimuliakan akan rambut itu oleh baginda Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW sendiri dilihat selalu menjaga rambut baginda Rasulullah, baik dicuci oleh Nabi sebagaimana yang dilihat oleh Sayyidina Anas bin Malik ketika keluar Nabi SAW daripada mandinya, melihat kesan cucian rambut baginda Rasulullah SAW. Dan demikianlah juga Nabi SAW menjaga daripada menguruskan rambutnya dengan rapi. Apabila disebutkan sesuatu di dalam Al-Quran, pastilah ianya mempunyai daripada rahsia-rahsia yang luar biasa. Oleh kerana itu, tidak berhenti kita lihat para ahli perubatan dan saintis mengkaji setiap apa yang disebut dalam Al-Quran, termasuklah jenis-jenis makanan, tumbuh-tumbuhan, baik itu logam dan sebagainya. Sesungguhnya, baik kejadian daripada langit dan bumi ini memang Allah SWT ceritakan sebagai faedah kepada umat manusia. Maka jelas disebutkan bahawa apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai faedah-faedah yang luar biasa. Maka dikaji oleh pengkaji Al-Quran daripada sudut saintifiknya dan perubatan, maka terselah jelas besarnya manfaat bawang putih ini untuk kegunaan, baik itu dari segi sudut tubuh badan dan juga daripada kesihatan diri seseorang. Adapun daripada hadis Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dalam riwayat Ad-Dailami, Nabi SAW ketika mana menyebutkan, makanlah kamu dan berobatlah kamu dengan bawang putih, kerana sesungguhnya bawang putih itu boleh menyembuhkan 70 penyakit. Itu disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Oleh kerana itu tidak menghairankan Ibnu Sina, salah seorang daripada ahli perubatan Islam yang termasyhur, bahkan terkenal di seluruh dunia dengan kitab At-Tib ataupun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai Medicine, menyebutkan bahawa bawang putih itu mempunyai khasiat-khasiat yang banyak. Di antaranya bukan hanya yang biasanya dikenali dengan dimakan ataupun dimanfaatkan dengan makanan, tetapi dengan luaran, termasuklah yang disebutkan kelebihannya adalah memelihara rambut daripada gugur dan memberikan kemantapan dan juga kebersihan serta kebaikan kepada rambut.
Bawang putih di zaman silam ini kalau dilihat dalam sejarah sudah digunakan sejak zaman dahulu lagi. Disebutkan baik di zaman Greek, di zaman Rom, bahkan yang saya sendiri yang maklum ni sebab saya belajar di Mesir, di kerajaan Firaun dulu, iaitu disebutkan sebagai tamadun Mesir, satu tamadun yang cukup tua, yang lama. Disebutkan Firaun dan juga pembesar-pembesar ini, mereka sangat memerlukan ataupun menggunakan kepada bawang putih, sehingga di zaman itu bawang putih dianggap suci, bahkan disebutkan nilainya seperti emas. Apabila dilihat akan khasiat dan juga hikmah daripada bawang putih itu, maka kita percaya dan mengakui bahawa patutlah kenapa bawang putih itu mereka menganggap sangat berharga dan dianggap suci, bahkan hanya pembesar-pembesar ataupun dari golongan-golongan bangsawan sahaja yang dapat mengambil manfaat dari bawang putih ini. Terserlah kerana ianya membawa kepada banyak manfaat. Oleh kerana itu, kalau kita lihat sendiri mengikut kajian, di antara yang akan diletakkan di mumia daripada Firaun itu adalah bawang, baik itu bawang putih ataupun bawang merah. Dan di antaranya disebutkan rambut daripada Firaun itu terjaga rapi. Di antara sebabnya, salah satu sebabnya adalah kerana menggunakan rawatan ataupun daripada khasiat bawang putih. Itu disebutkan di dalam tamadun Mesir. Bawang putih mengikut kepada hukumnya, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan barang siapa yang memakan bawang ini, ada mengatakan bawang merah ataupun bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Maka ada yang memahami bahawa bermakna memakan bawang ini adalah makruh, ataupun menggunakan bawang ini adalah makruh. Akan tetapi jelas telah pun diterangkan oleh hadis yang lain oleh baginda Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah memakan bawang itu adalah makruh wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, adakah haram wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak. Aku tidak akan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Yang aku tak suka, kata baginda Rasulullah, adalah baunya. Kalaulah tidak kerana aku sentiasa berkomunikasi dengan malaikat, pasti aku akan memakannya. Jadi bermakna kerana malaikat tak suka, ya, kalau ketika bercakap tu dengar mengeluarkan daripada bau daripada bawang itu. Nabi SAW yang sentiasa berinteraksi dengan malaikat, maka Nabi SAW tidak memakannya kerana sentiasa. Tapi makruh itu, kata para ulama, adalah ketika seseorang makan yang mengeluarkan bau, kemudian dia hadir ke masjid, salat berjamaah sehingga mengganggu bau itu kepada jamaah-jamaah yang lain. Akan tetapi di dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, kalau kamu nak hilangkan bau atau mengelakkannya, masaklah ia, kata Nabi SAW. Bermakna dalam hadis ini difahami, kalau dianya tidak ataupun baunya itu tidak keluar, tapi boleh untuk dimanfaatkan, dan yang dimakruhkan adalah ketika solat dan tidak mengeluarkan kepada bau. Jadi insya-Allah kalau ada baik itu produk atau sesuatu yang mana ianya mengambil khasiat dan manfaat daripada bawang putih khususnya, tetapi ianya tidak mengganggu dengan baunya kepada orang lain khususnya ketika solat, maka tidaklah hukumnya adalah haram maupun makruh. Sebenarnya tidak salah kalau sekiranya apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW yang mana memang terbukti di dalamnya itu ada manfaat untuk dijadikan satu produk. Tetapi dengan catatan atau syarat, mestilah ianya dibuat dengan kajian dan juga maklumat yang benar oleh pakar sehingga terhasillah produk yang memang terbukti memberi manfaat kepada manusia. Yang tak boleh adalah seseorang yang mana menggunakan apa-apa yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tanpa ada panduan yang benar, hanya dengan menyebutkan ayat dan juga hadis,
kemudian ianya menjadikan itu sebagai salah satu daripada cara untuk melariskan daripada produk mereka tanpa daripada rujukan dan kajian daripada pakar. Allah SWT berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada pakar, kata Allah SWT, kepada orang yang mengetahui kalau kamu tak tahu. Walaupun ya ada produk, ada jenis tumbuhan, makanan dan sebagainya disebut, tetapi pastilah ianya ada manfaat dan kesesuaian kepada setiap manusia itu. Maka kita memerlukan kepada ahlinya, iaitu pakarnya, baik itu dari sudut saintifiknya, untuk dianya benar-benar menghasilkan manfaat kepada manusia.